Alright, jadi macam saya mungkin recap balik. Okey, jadi cara perah kita boleh guna tangan, kita boleh guna palm. Jadi kalau untuk guna palm di tempat kerja, boleh gunakan, kalau ada breastfeeding room, kita gunakan breastfeeding room lah. Tapi kalau in case tempat-tempat kerja yang mungkin susah kita nak lari pergi nursing room ke, ataupun mungkin tak ada tempat yang sesuai, contohnya mereka yang bekerja di kaunter, boleh cuba gunakan nursing cover. Jadi nursing cover tak semestinya kena beli, wajib beli. Okey, kita boleh inovasi, kita boleh gunakan shawl ataupun napkin baby untuk kita, sebenarnya sebab kita nak cover lah, supaya kita kurang rasa macam yelah malu ke segan ke kan, kalau kita di khalayak, di orang ramai tengah tengok kita kan. Okey. Alright, okey. Jadi kalau contoh guna palm macam gini ya. Okey. Kalau tengok di sini, okey. Kalau kita guna palm, biasanya botol dia memang besar sedikit macam gini lah. Okey. Jadi ikut terpulang dengan puan, sama ada mungkin kalau nak beli botol besar-besar macam gini, ataupun selepas palm, okey, susu yang ada di sini ni tadi kita boleh pindahkan. Jadi di sini yang saya cerita tentang ziplock bag ni tadilah. Jadi boleh tuang di dalam ziplock bag lah. Jadi kemudian yang susu ni tadi, yang ini yang kita simpan di dalam kita punya bag penyusuan tadilah. Okey. Jadi jangan lupa untuk cuci. Okey, apa-apa pun cuci kita punya peralatan, boleh simpan. Sebab kalau di tempat kerja biasanya kita galakkan pump tu adalah kalau boleh 3 ke 4 jam sekali pump. Ataupun bila puan dah mula rasa full, rasa penuh, dah kena pump. Okey. Jadi sebab tu yang saya cakap tadi tu, mungkin awal-awal tu mungkin kita belum dapat dia punya rhythm, dia punya ritma, dia punya, orang kata dia punya jadual. Tapi lama-lama puan akan mula mahir lah, sebab kita dah tahu bila nak pump, bila kita akan rasa penuh dan sebagainya. Okey. Okey, jadi saya ada dapat satu soalan di sini. Okey. Mungkin Puan Terry Loretta lah ya. Jadi dia bertanya, minggu depan saya bakal kembali bekerja di JB. Okey, di Johor Bahru. Anak saya akan dijaga oleh ibu mentua di Sabah. Jauhnya tu JB dengan Sabah. Okey, apa tips untuk memastikan stok susu saya selamat dan tidak rosak jika dibawa dalam kuantiti yang banyak semasa perjalanan pulang ke kampung? Okey. Jadi kita kena tengok tentang penyimpanan susu perahan. Okey. Susu ibu, jangka hayat yang paling lama boleh simpan adalah 6 bulan. 6 bulan ni kalau kita guna deep freezer. Okey. Jadi maksudnya kalau macam mungkin puan nak balik ke JB kan, nak balik ke JB mungkin minggu depan, jadi janganlah start simpan minggu ni, nanti tak cukup lah stok tu. Jadi maksudnya puan dah kena plan daripada sebelum tu lagi lah, dah kena ada stok. Kalau ada deep freezer, puan boleh simpan dalam deep freezer. Jadi maksudnya susu dalam deep freezer boleh digunakan dalam tempoh 6 bulan. Lama lah. Okey. Jadi kalau tak ada, jelah deep freezer, siapa pula nak beli deep freezer semata-mata nak simpan susu ibu? Ada orang yang buat bukanlah saya cakap tak ada. Ada mother yang memang sangat dia semangat nak menyusu, dia memang beli deep freezer untuk simpan susu ibu. Okay, jadi kalau kita tidak boleh buat macam gitu, untuk peti ais yang 2 pintu. Okay, 2 pintu maksud saya di sini 2 pintu, tempat ais dia berlainan daripada tempat yang kita simpan sayur-sayur, susu tu semua. Dia ada 2 pintu. Jadi bila 2 pintu, susu ibu yang di bahagian peti sejuk yang di atas tu, sejuk buku, dia boleh bertahan selama 3 bulan. Okay. Jadi di situ pun maksudnya Puan Terry boleh simpan lama lah susu tu. Maksudnya boleh simpan stok di Sabah tu tadi kan, sebab Puan Terry nak balik ke JB. Jadi di situ Puan kena tahu berapa ambilan baby dalam satu hari, supaya puan boleh buat macam calculation lah, dalam satu hari berapa ounce. Jadi sebenarnya puan kena ada stok berapa ounce, supaya puan boleh simpan untuk next puan balik semula ke Sabah.
Okey, jadi itu satu. Kemudian nombor dua tadi soalan puan adalah mungkin puan di JB sekarang ni puan pumping. Ini kita ada satu term untuk ibu yang berjauhan dengan baby ni tetapi dia masih memberi susu badan, iaitu EPM ke, dia exclusive pumping mother. Dia maksudnya memang dia bagi susu perahan, kiranya baby dia tu tak ada campur pun dengan susu lain, dia boleh pump walaupun dia berjauhan. Okey, jadi konsep puan bila puan di JB konsepnya sama. Okey, bila puan perah, kalau puan simpan di deep freezer, susu yang puan perah tu boleh bertahan sehingga 6 bulan. Kalau puan simpan di peti ais 2 pintu di bahagian sejuk beku di atas, susu tu tadi boleh bertahan selama 3 bulan. Okey, jadi sekarang puan dah simpan. Jadi sekarang kita nak transfer pula. Okey, jadi bila kita nak transfer susu tu tadi, apa yang puan boleh buat adalah puan kena transfer dalam bekas kalau beg macam ni mungkin dia tak tahan sangat lah. Mungkin puan kena cari macam yang cool box, okey, ataupun yang kotak yang macam polystyrene yang putih tu pun, okey. Kemudian kena letak ice pack banyak lah di dalam. Okey, untuk kita dapatkan suhu yang rendah. Sebab kalau puan berjaya dapatkan suhu di bawah 15 darjah Celsius, okey, kalau kita dapat di bawah 15 darjah Celsius, susu di dalam simpanan tu tadi boleh bertahan sehingga 24 jam di situ. Okey, kalau puan dapat buat dia dalam suhu chiller, yang lagi orang kata chiller peti ais yang lebih kurang dalam 2 hingga 4 degree Celsius, sebenarnya susu tu tadi boleh bertahan 5 hari, kurang daripada 5 hari. Maksudnya sempatlah daripada JB tu tadi, puan nak balik ke Sabah kan. Saya assume mungkin dalam lebih kurang sehari lah perjalanan tu. Jadi bila sampai di Sabah, dah boleh mula transfer semula masuk ke dalam peti ais lah susu tu tadi. Jadi yang penting di sini kan puan adalah suhu dia. Kita cuba untuk mengekalkan suhu. Jadi kalau puan berjaya kekalkan suhu, should be no problem. Jadi selamatlah susu tu nak transfer. Jauh tu JB ke Sabah kan. Tapi memang ada ibu yang berjaya lah. Jadi kalau puan mungkin susah nak tangkap apa yang saya terangkan tadi, puan boleh cari maklumat berkaitan dengan exclusive pumping mother. Kalau tak silap saya macam gitulah dia punya term. Tapi kalau saya ada jumpa maklumat yang berkaitan, sharing yang berkaitan, nanti mungkin saya akan share lagi lah. Okey, berkaitan dengan penyusuan. Berkaitan dengan penyusuan ni, mungkin saya nak share dengan penonton semua. Saya sangat suka rujuk ialah nombor satu memang sumber daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Okey. Yang kedua saya suka rujuk adalah melalui Facebook Nurhaya Lactation Center, Dr. Nurhaya Lactation Center. Jadi mungkin kalau nak maklumat lebih lanjut, Dr. Nurhaya dia sangat expert lah dalam bidang lactation dan dia banyak penerangan-penerangan mengenai susu ibu. Jadi saya just share lah ya. Saya suka dengar kalau Dr. Nurhaya punya explanation. Okey. Alright, jadi macam saya cakap tadi, bila kita simpan, jangan lupa label. Susu ibu, bila kita simpan, dia punya konsep penggunaannya adalah first in, first out. Apa yang masuk dulu, dia kena keluar dulu. Okey, boleh faham ke maksud saya? Okey, jadi kalau contoh saya ada contoh di sini. Okey, kalau kita simpan di dalam peti ais macam gini. Okey, jadi first in, first out. Jadi contohlah, ini adalah saya punya susu perahan untuk hari ini, yang saya perah hari ini. Jadi saya akan label lah, mungkin yang di sini adalah hari Jumaat jam 8 pagi. Hari Jumaat jam 10 pagi, hari Jumaat jam 1 petang, hari Jumaat jam 3 petang dan seterusnya. Jadi bila saya nak guna susu tu ataupun saya nak bagi dengan baby saya susu perahan, yang pukul 8 tu tadi saya akan gunakan terlebih dahulu. Jangan skip, tiba-tiba guna yang pukul 3 punya. Pukul 8 punya tertinggal. Ya, jadi kita amalkan konsep first in, first out. Jadi bila kita keluar, contoh ni tadi pukul 8, okey, kita dah ambil dia. Jadi kita kedepankanlah yang lain-lain. Okey. Jadi bila ada susu yang baru kita perah, kita letak di sini pula. Jadi dia ada flow lah untuk penggunaan. Okey. First in, first out. Sebab kenapa kita risau nanti ada susu yang puan dah perah lama
tetapi macam tertinggal kat dalam peti ais, terlupa nak guna. Okey, jadi konsep first in first out perlu diamalkan lah. Okey, jadi kemudian sekarang ni saya nak cerita pula macam mana kita nak, sekarang ni saya dah cerita kita perah susu, macam mana kita nak simpan, dan mungkin tadi saya kongsikan sikit kalau kita nak bawa susu tu ke mana-mana tadilah, mungkin nak transfer daripada sini ke sana kan, kita kena pastikan suhunya, kita kena maintainkan suhu baru dia boleh tahan lama lah. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan susu perahan. Okey, jadi sekarang ni kita bayangkan susu ni tadi, contoh yang di sini lah kan. Okey, contoh dalamnya ada susu lah. Okey, jadi sekarang ni puan dah simpan susu ni tadi di sejuk beku di atas, di bahagian 2 pintu. Okey, saya bagi contoh sekarang ni peti ais 2 pintu, kita simpan di bahagian sejuk beku di atas, jadi dia dah jadi ais lah. Okey, jadi sekarang ni puan nak guna ni untuk esok. Jadi bila puan nak gunakan untuk esok, malam tu sebelum tidur, pastikan daripada peti sejuk yang di bahagian atas sejuk beku, kita turunkan di bahagian chiller, di bahagian bawah. Okey, jadi bila dia sudah di bahagian bawah, dia sudah mula susu tu tadi mencair. Jadi esoknya, okey, sebab kita nak hantar ke pengasuh kan, ataupun nak hantar ke taska, daripada ziplock bag kita transferkan ke, biasanya kita lebih galakkan ke botol lah macam gini, supaya mudah nak memudahkan pengurusan pengasuh sebenarnya. Okey, jadi kita transfer. Okey, transfer. Ziplock bag ni tidak boleh dipanaskan lah. Dia tidak boleh digunakan untuk nak terus panaskan susu ibu tu tadi. Okey, untuk panaskan susu ibu kita mesti menggunakan botol yang sesuai lah, bekas yang sesuai, yang tahan dengan panas. Jadi macam mana pula cara nak panaskan? Okey, sekarang ni kita dah makin teknologi, kita dah ada warmer. Okey, pada mereka yang boleh mampu untuk beli warmer, silakan. Dia lebih pada saya, dia lagi senang setting lah kan, sebab dia dah ada temperature di situ, kita set temperature, dia ada masa, kita boleh warmkan susu, kita boleh panaskan susu. Tapi sebenarnya ada cara secara manual. Okey, cara ni pun mudah juga. Jadi apa yang saya nak tunjuk, macam mana kita nak panaskan susu secara manual. Saya ada mangkuk di sini Okey, mangkuk di sini, kenapa saya guna mangkuk comel macam gini? Sebabnya adalah dia boleh, kiranya macam saya nak contoh ini susu yang disimpan dalam botol macam gini, saya nak panaskan dia macam gini lah ya. Okey, jadi untuk kita nak bagikan, kita nak suamkan susu, apa yang kita buat adalah, okey, di sini apa yang saya harap boleh nampak lah. Yang penting yang saya nak tunjuk adalah nisbah air sejuk kepada air panas. Okey, nisbahnya adalah 2:1. Terpulanglah puan nak guna cawan yang besar macam mana pun, nisbahnya adalah 2:1. Okey, 2 nisbah air biasalah, air pipe, air suhu bilik, dan 1 nisbah air panas. Okey, jadi di sini kita akan dapat air yang suam. Okey, jadi yang susu tu tadi yang kita dah pindahkan daripada sejuk beku di atas, kita dah pindahkan ke chiller. Okey, dia dah cair. Jadi sekarang baby, kita dah tahu kan waktu baby feeding bila, jadi kita dah boleh suamkan susu tu tadilah. Pastikan susu tu yang di dalam botol ni tadi, di dalam bekas yang kita guna, tak semestinya botol, di dalam bekas macam gini pun, okey, dia tenggelam lah susu tu tadi. Okey, jadi di sini kita boleh rasa sama ada susu tu tadi dah suam lah. Okey, jadi bila dah cukup suam, dia dah tak ada sejuk-sejuk tu lagi, dah boleh bagi kepada baby. Okey, jadi untuk baby, kalau kita nak mengelakkan masalah keliru puting, ataupun kita tak nak nanti bila kita balik kerja, kita jumpa baby tak nak direct feeding dengan kita sebab dia keliru puting ataupun nipple confused. Jadi cara yang kita boleh galakkan adalah sama ada kita ajar pengasuh cup feeding. Okey,
cup feeding. Ni saya bagi contoh je lah. Contoh macam ini adalah cup. Baby ada dekat sini. Kalau cup feeding adalah okey. Jadi kita pegang baby, sama ada kita bedung, kita tinggikan dia sikit. Susu kita letak dalam cup lah. Dalam cup, dalam sudu pun boleh juga. Apa yang kita buat adalah kita letakkan di bibir baby. Tak perlu tuang susu dalam mulut baby macam gitu. Kita letak, orang kata serongkan sikit kita punya cup. Sebab baby akan secara automatiknya, dia akan mencari. Dia akan, jeli lidah dia lah. Dia akan mencari susu tu. Jadi selagi dia nak, selagi itu kita boleh suakan susu tu pada baby lah. Nanti kalau dia dah kenyang, dia pandai berhenti sendiri. Okey, itu adalah pemberian susu ibu menggunakan cup feeding lah, cup feeding, ataupun nak guna sudu pun boleh juga. Kenapa kita galakkan cup feeding? Macam saya sebut tadi adalah untuk mengelakkan baby kita nipple confuse. Sebab bila dia nipple confuse, kita balik kerja, kita bagi direct feeding, dia tak nak. Jadi itu yang kita nak elakkan lah. Okay. Tapi ada juga baby yang tak ada masalah macam gitu. Jadi dia terpulang kepada anak masing-masing lah. Sebab setiap individu memang sangat berbeza-beza. Okay. Alright. Susu tu tadi, bila kita dah panaskan, okay, susu yang telah disuamkan dalam tempoh 1 jam, dia perlu dihabiskan. Susu tu perlu dihabiskan. Dia tak boleh simpan lagi. Dia tak boleh patah balik. Daripada suam, nak masuk semula ke chiller tak boleh. Daripada chiller, nak masukkan semula ke sejuk beku di atas pun tidak boleh. Sebab kita dah thaw dia. Okay, itu konsepnya. Alright. Okey, jadi tentang guna warmer, pada saya kalau tentang warmer ni kena tengok jenis warmer tu lah yang puan beli. Biasanya dia akan datang dengan manual. Jadi boleh tengok orang kata manual macam mana cara penggunaan di situ lah. Sebab lain-lain tu cara warmer tu berfungsi. Ini saya harap perkongsian saya memberi sedikit input lah, ataupun mungkin kalau tak sepenuhnya input saya sampai, mungkin menjadi orang kata punca untuk tuan-tuan puan-puan menggali lebih banyak ilmu lah. Okey. Jadi secara kesimpulannya, kenapa kami sangat menggalakkan penyusuan susu ibu? Kalau ikut untuk topik petang ini, untuk ibu yang bekerja. Sebab macam saya bagi tahu tadi, dari segi polisi penyusuan kebangsaan, kita menggalakkan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga baby berumur 6 bulan. Biasanya dalam tempoh pantang, dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan kita cuti, biasanya tak ada masalah untuk kita nak direct feeding ataupun kita nak bagi susu ibu kepada ibu. Masalah mungkin timbul bila kita sudah mula bekerja. Tapi masalah itu boleh diselesaikan kalau ibu-ibu semua tahu cara macam mana nak mengatasi masalah. Jadi di sini orang sekeliling sangat memainkan peranan yang penting lah. Suami, rakan-rakan sekerja, majikan. Contohnya kalau majikan mungkin menyediakan ruang yang sesuai untuk perah susu. Fungsi suami mungkin untuk memberi sokongan, galakan untuk teruskan memerah susu. Dan cara pengurusan susu perahan tu sendirilah kita kena ada kemahiran. Dan macam saya sebut, balik-balik banyak kali saya sebut, penyusuan susu ibu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dia boleh dilakukan dengan adanya kemahiran. Kemahiran ni akan develop. Bukannya dalam satu hari kita dah mahir. Puan perlu beri orang kata masa untuk diri sendiri untuk belajar dan menjadi mahir. Jadi kita nak pastikan anak-anak kita, bayi-bayi kita di Malaysia mendapat susu ibu secara eksklusif 6 bulan, kerana susu ibu adalah makanan yang terbaik untuk bayi anda. Dia mudah dihadamkan, dihasilkan oleh ibu sendiri. Komposisinya berubah mengikut keadaan bayi, komposisinya berubah mengikut environment macam Sister Noi ada sebutkan sebelum ini. Maksudnya dia adalah magic. Dia sangat berharga. Ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Jadi rugi kalau baby ataupun anak-anak kita tidak mendapat anugerah Tuhan yang sangat istimewa ni lah. Jadi kita nak pastikan baby mendapat nutrien yang terbaik. Bila baby mendapat nutrien yang terbaik, dia akan membantu perkembangan baby, dan baby akan menjadi lebih sihat dari segi
kajiannya menunjukkan bayi yang menyusu susu ibu IQ-nya lebih tinggi, lebih baik. Dia punya orang kata antibody, dia punya kesihatan pun lebih bagus. Risiko nak mendapat obesiti, kencing manis semua pun berkurang apabila menyusu dengan susu ibu. Okey. Jadi saya nak ingatkan juga, semakin baby membesar, keperluan kepada susu ibu pun semakin meningkat. Jadi jangan pelik hari pertama hantar dengan babysitter 4 botol cukup, tiba-tiba dah 2 minggu, 3 minggu akan datang 4 botol dah tak cukup. Dah mungkin kena tambah lagi berapa ounce lagi lah. Okay? Jadi sebab tu ibu-ibu kena tahu, tahu berapa banyak baby minum untuk sekali feeding. Okey, boleh pantau dulu sebelum hantar ke pengasuh. Mungkin kita pilih 2 minggu ataupun seminggu sebelum masuk bekerja untuk kita buat macam ala-ala eksperimen. Eksperimen maksudnya kita ukur banyak mana susu yang kita bagi dengan baby supaya ibu-ibu ada dapat gambaran berapa banyak berapa ounce yang baby minum setiap kali minum, setiap kali dia menyusu, okey, supaya ibu-ibu dapat calculate ataupun dapat kira berapa banyak yang perlu dihantar kepada pengasuh. Okey, saya tahu topik ni dia sangat confusing, dia sangat mudah untuk kita rasa keliru. Jadi teruskan pembacaan, okey, banyak-banyak refer di banyak blog, di banyak lactation center dan sebagainya. Okey, jadi bila kita sudah mula praktik, lama-lama kita akan mula mahir. Nanti lama-lama mungkin penonton-penonton ni pula buat sesi live kan, boleh ajar pula ibu-ibu yang lain macam mana menguruskan susu ibu perahan. Okey. Okey, kalau ada masalah, jangan malu, jangan segan. Waktu pergi ke klinik, waktu nurse buat lawatan ke rumah, pun boleh bertanya mengenai penyusuan susu ibu, pengurusan susu ibu perahan. Jadi saya harap perkongsian saya pada petang ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu-ibu di luar sana, terutamanya ibu yang bekerja untuk meneruskan penyusuan susu ibu. Okey, jadi itu saja untuk petang ini. Okey, terima kasih kerana bersama dengan saya. Bye-bye.